Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Setelah beliau dikenakan tindakan undang-undang oleh Anwar Ibrahim, dia pun tiba-tiba memberikan kenyataan yang saya fikir akan menyebabkan dia sendiri terkena jugalah. Dia kata, Anwar mungkin dikenang sebagai bapa saman negara. Itu kata ahli parlimen Pendang. Jadi kalau dia kata Anwar bakal dikenang sebagai bapa saman negara, jadi Perikatan Nasional dikenang sebagai parti apa? Adakah parti Perikatan Nasional, Perikatan Nasional PAS Bersatu nanti dikenang sebagai parti apa pula? Orang-orang pemimpin-pemimpin dalam PAS, dalam Bersatu, kamu rasa anda boleh komen lah. Apa aja kamu nak komen lah. Tapi janganlah yang buruk-buruk pula. Beri saja pendapat yang bagus. Pada pendapat kamu, kalaulah dia kata Anwar dikenang sebagai bapa saman negara, jadi ahli politik Perikatan Nasional, ahli politik PAS, ahli politik Bersatu nanti dikenang sebagai bapa apa pula? Sebagai bapa apa pula? Harus diingat, sekarang yang paling banyak berlaku, pemimpin-pemimpin PAS balik-balik mohon maaf kerana fitnah. Nanti tiba-tiba pula jadi bapa fitnah pula. Dikenang sebagai bapa fitnah. Mahukah dicakap begitu? Syok tak nak cakap begitu? Pasti tidaklah kan. Janganlah. Dan satu lagi, Anwar Ibrahim saman kerana kamu yang mulakan supaya memaksa dia untuk menyaman. Kalau kamu tak buat apa-apa, Anwar Ibrahim tak saman. Masalahnya, kamu yang nak disaman. Sehingga Saidan Qasim pun mengaku bahawa pemimpin-pemimpin pembangkang sekarang ini takut disaman oleh Anwar Ibrahim. Dan muka lah. Buat apa Anwar Ibrahim pergi saman kalau tak ada salah? Masalahnya, kamu duk fitnah, kamu duk buat cerita tak betul, sampai Anwar Ibrahim terpaksalah saman. Dia diam-diam nanti, kamu kata ada diam dah. Kerana dia takut. Lepas tu bila dia saman, kata pula dia bapa saman. Seorang ahli parlimen PAS yang sedang berdepan dengan tindakan undang-undang daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menyindir pengerusi PH itu. Awang Hashim berkata Perikatan Nasional Pendang menyoal jika Perdana Menteri tidak boleh terima kritikan secara halus, jiwanya cepat goyah. Itu bukan kritikan, itu fitnah. Kalau nak kritik yang betul. Katanya saya risau nanti rakyat kenal ahli parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri bapa saman negara. Amalkan budaya fear mongering, menakutkan orang yang menegur, dakwanya ketika berucap di Dewan Rakyat hari ini. Seperti yang selalu saya cakap, tegur, kritik, okey boleh. Tapi yang fitnah tu macam mana? Baru-baru ini yang terbaru, Tuan Ibrahim Tuan Man akhirnya memohon maaf setelah dia mendakwa kononnya titah yang di Pertuan Agong dibuat oleh kerajaan. Woi, beraninya kata begitu. Jadi macam mana tak saman kalau perkara-perkara dibuat-buat, dicipta-cipta. Bukankah itu fitnah? Itu baru tindakan di dunia. Kita percaya, kawan saya yang Muslim, Ustaz, dia kata, memfitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Jadi, bagaimana pula nak diterangkan tentang perkara fitnah itu? Mungkin sudah dimaafkan di dunia. Tapi apa pula
akan berlaku pada dunia akan datang. Nah, okey. So, tak apalah kamu boleh panggil Anwar Ibrahim lah Bapak Saman kah? Dikenang sebagai Bapak Saman, tak apalah, itu suka hati kamu lah. Tapi saya mau tanya saja, nanti rakyat pula mengenang Perikatan Nasional PAS Bersatu sebagai parti apa? Pemimpin-pemimpinnya dikenang sebagai apa? Bapak apa? Kamu komenlah sendiri. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini Muhyiddin dan Azmin kena. Kali ini selama ini kita lihat hanya orang-orang dalam Perikatan Nasional yang disiasat. Kali ini Muhyiddin dan Azmin pula kena. Tapi kena siasat kah? Bukan kena siasat. Tetapi kena pula kali ini mereka dengan tuntutan. Kerana apa? Kerana adanya kenyataan yang tak disenangi. Okey, baik. Akhirnya giliran Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali tiba kali ini. Barisan Nasional hilang sabar dan bagus. Inilah tindakan yang terbaik. Kalau ada salah, mesti ambil tindakan. Jangan biarkan. Sebab kalau dibiarkan, nanti naik kepala. Jadi untuk bersihkan nama baik, tindakan undang-undang perlu dilakukan. Barisan Nasional telah menghantar surat tuntutan kepada Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali. BN disahkan telah pun menghantar surat tuntutan kepada pemimpin bersatu, iaitu Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Mohamed Azmin Ali. Surat itu berhubung kenyataan mereka yang mendakwa kononnya pengerusi BN iaitu Ahmad Zahid Hamidi menjadi dalang di sebalik pertuduhan rasuah ke atas bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak tuduh menuduh, bakal kau kena tuduh pula. Bakal pula kau kena dakwa. Kali ini ambil kamu, dan kamu perlu pula menjawab surat tuntutan itu. Dalam kenyataan pada hari ini, Pengarah Komunikasi Barisan Nasional iaitu Samsul Anwar Nasarah berkata surat itu bagi menuntut Muhyiddin Yassin dan Azmin untuk membuat permohonan maaf secara terbuka, menarik balik kenyataan dan juga membayar pampasan atas dakwaan yang dibuat itu. Katanya melalui siri tuduhan ini jelas kelihatan kedua-dua individu utama dalam Parti Perikatan Nasional ini mencipta pelbagai alasan untuk menyembunyikan masalah korupsi dan rasuah yang ada di dalam Perikatan Nasional. Tindakan menuding jari, kau yang salah, aku bukan salah, kau yang salah. Tindakan menuding jari dilihat seperti langkah yang biasa mereka untuk menutup kelemahan dan menjadikan diri mereka sebagai mangsa, kononnya menjadi mangsa pendakwaan politik. Sedangkan rakyat kini melihat yang dituduh adalah dari kepimpinan parti mereka sendiri dakwanya. Pada 21 Februari yang lalu, Wan Saiful Wan Jan yang juga adalah ahli Parlimen Tasik Gelugor telah pun didakwa atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah membabitkan wang berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia. Ketika mengiringi Wan Saiful di Mahkamah Kuala Lumpur, Muhyiddin mengaitkan pendakwaan tersebut dengan kenyataan yang dibuat Zahid sebelum ini. Zahid kata sekarang ini dia tuduh kami kluster mahkamah dan selepas ini akan adalah satu kluster baru mahkamah juga katanya. Jadi apa yang berlaku adalah satu perkara yang saya fikir sebagai Presiden Bersatu yang dirancang dan terancang katanya ketika itu. Pada hari yang sama Azmin juga membangkitkan perkara itu dengan berkata, kita yakin ini merupakan pertuduhan terpilih dan Presiden Parti Muhyiddin Yassin hari ini menyatakan kalau saudara-saudari sedia maklum
Kenyataan yang dibuat oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid sebelum ini membuktikan sudah ada perancangan. Samsul Anwar menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan yang sangat melampau dan fitnah liar. Katanya tuduhan ini adalah satu fitnah yang melulu, besar dan disengajakan untuk menutup kerusakan yang kini berlaku dalam Perikatan Nasional sendiri, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.